adalah orang ataupun ayat tu maksudnya adalah sama, iaitu ayat Al-Quran. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Itu jelas maknanya. Dalam bahasa Cina ke, bahasa India ke, kalau bermaksud itu, memang itulah ayat Al-Quran. Tapi dia kata bukan, itu adalah tulisan Rumi. Ini yang menjadi persoalannya. Sekarang ni saya cakap dengan dia, Rumi ke apa ke, tapi dia maksudkan adalah ayat Al-Quran. Kamu tahu ayat surah apa? Kamu tahu ayat itu adalah ayat Al-Quran. Ya ayyuhal kafirun tu, surah Al-Kafirun. Kamu tahu benda tu. Tapi dia seolah-olah dia tidak tahu. Dia terus kona sana, kona sini. Ini yang jadi masalah kepada penyokong-penyokong PAS yang gulu terlampau. Bagi saya ni amat memalukan lah. Saya sebagai orang Islam dan kita di sini sebagai orang Islam, saya rasa kita pun terguris hati dengan kenyataan itu. Sepatutnya dia terimalah keadaan tu. Dia sepatutnya menegur pemimpin dia. Tapi bila kena pemimpin kita, dia cakap tak ada tolak ansur langsung. Seolah-olah Fadli Nasidi tu dah kafir dah. Seolah-olah Fadli Nasidi tu mengharamkan Al-Quran terus di dalam rumah. Dia tak tahu ke Fadli Nasidi itu siapa. Tapi bila saya balas balik hujah, dia terjun lah. Ini seorang imam yang bagi saya dah lah tua tapi bodoh lah, terus terang saya cakap. Tak reti apa pun. Sampai dia tanya saya apa itu makna kafarah. Apa makna kafir itu sendiri. Saya dah bagi tahu, saya jelaskan dah. Tapi dia terus melencong ke sana ke sini. Allahu Akbar. Ini masjid imam di Kelantan. Saya tak tahu masjid apa. Tapi memang dia pernah naik Rumiani. Sebab itu saya katakan mereka ini Tok Adi, pembela Islam Tok Adi. Sebab itu saya kata tak nafikan lagi. Bila kena kepala batang hidung mereka, mereka cepat-cepat nak tutup berkenaan dengan isu itu. Dia nak alihkan kepada isu yang lain. Sebagai contohlah, kan sekarang ni segala benda yang dimainkan oleh mereka ini termasuklah juga berkenaan dengan isu kafir ni nak menenggelamkan kisah 24 orang staf Agro Kedah yang tidak dibayar gaji dan sebagainya. Hari ni bila saya dapat tahu pula Perlis pula pemain bola tak salah saya berjangkit juga dengan negeri Kedah ni. Sudahnya macam itu sajalah. Tapi tak jangan lupa juga isu kekemat yang dia tak sokong tu. Ya, lepas itu kita tak payah cakap dulu pasal ni. Kita cakap dulu berkenaan dengan kita tak boleh nak biarkan orang yang mengubah ayat Quran dan mengelirukan, membelit dari segi agama ini, kita tak boleh nak biarkan. Kalau mereka boleh jadikan ia sebagai satu isu, perkataan kafir yang diucapkan oleh YB Fazina walaupun bukan daripada konteks Al-Quran, kita kena war-warkan, kita kena jadikan ini sebagai satu isu juga. Ni, anak Hadi Awang ni sengaja mengubah ayat Quran itu. Walaupun dalam bahasa Rumi, tapi kau baca tu. Ayat Quran ni bukan berkenaan dengan tulisan Arab ke, tulisan apa ke, tapi bacaan. Si Papa Berry tu boleh pula siap bertaranum lagi. Mengubah ayat Quran, bangga pula, menganjing. Sini ke? Silakan. Saya habiskan yang ni sikit lagi yang ni. Saya habiskan sikit lagi. Jadi itulah, bagi saya poin dia bukan sebab apa tulisan dia buat tu, dari bahasa apa pun, tulisan Rumi ke, bahasa Mandarin ke, tapi maksud dia adalah ayat Al-Quran tersebut dan mempunyai makna yang sama. Itu saya katakan. Dia telah mempersendakan Al-Quran itu sendiri. Sebagai orang yang ada PhD, sebagai orang yang digelar ustaz, adakah patut cakap demikian? Itu yang kedua. Kita sebagai orang Islam lah, kita wajib bangkit. Sekurang-kurangnya kita bercakap dalam room ini untuk menolak argumen dia, untuk menolak kenyataan dia tersebut. Bagi saya ini sudah melampau. Bila kita bercakap pasal pemimpin dia, bukan main lagi dia orang. Membacking sampai tak tahulah, kona tu jauh sangat ya ni, sampai terus dibawa kita ke sana ke sini, macam-macam. Tapi akhirnya dia terjun. Bila tak ada hujah dia terjun. Itulah masalah dengan orang-orang PAS sekarang ni. Sambung dulu yang lain. Boleh saya sambung sekejap sikit Alright. Sila bang. Assalamualaikum semua. Okey, saya dah terlambat masuk ni, tapi saya terpanggil lah bila isu ini dibawa.
Jadi saya rasa saya terpanggil lah untuk join. Okey. Saya ada buat VTT pasal isu kapiak ni, kan? Okey, saya dengan Is itu hari semalam. Kemudian saya ada baca polemik yang YB Fazlina tulis. Ada 7 ke 8 perkara macam tu Rasa yang ni pun ada baca kan. Okey. Tapi apa yang saya faham dan saya nak kongsi dengan korang ialah saya tak pandai nak cakap beragama sangat sebab saya bukan ustaz. Baru nak start pun jauh sekali, kan? Tapi cuba nak cerita, basic, benda ni sangat basic. Bagi saya faham, dia adalah isu adab. Bagi saya ini adalah isu adab, tata susila. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita mendukung perlembagaan dan kita ada 5 prinsip yang kita pegang, betul tak? Dalam ikrar kita tu, maka kami, betul tak? Kepercayaan berikut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kedaulatan raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tu yang nombor 5 tu. Itu yang YB Fazlina masukkan. Bagi saya faham itu. Mudah je. Tak payah nak duk cerita lah kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Tak payah cerita benda tu. Cerita paling basic je, tuan-tuan. Saya nak tanya hari ni, kalau korang nampak kawan korang, contohlah tim saya AMG ada Sean Adrian nama dia. Kalau saya panggil dia kafe, kafe, kau dah makan? Kafe, kau dah tidur? Kafe, kau dah sahur? Apa perasaan dia? Sebab kita mendukung prinsip yang kelima tu. Kalau kau rakyat Malaysia, kan? Betul tak? Orang duk sembang kata, oh aku pejuang agama, aku terpaling pejuang untuk Melayu, aku adalah pejuang untuk negara, akulah terpaling sekali mendukung prinsip perlembagaan dan raja-raja Melayu. Prinsip yang nombor 5 pun kau tak boleh nak pegang. Jangan cerita lagi lah pasal kau maki amun orang. Tak usah duk cerita pasal kapiak-kapiak ni pasal kepada yang bukan Islam. Kita yang Islam ni pun mereka duk boh kapiak juga. Sebab apa? Sebab tak sehaluan dengan politik mereka. Ini masalah dia. Masalah wala'un ni adalah, wala'un lebay ni ialah, mereka dah tak boleh dah. They never care about everything. Tak ada ambil tahu dah. Dia tahu sekarang ni, aku mesti nak pegang balik pentadbiran ni. Aku mesti nak pegang balik. Aku mesti nak tebuk mana atap yang lubang ni. Aku mesti nak sebuk. Aku mesti nak tebuk. Kan? Geram aku pun. Kan? Tapi nak cerita ini masalah dia. Prinsip kesopanan dan kesusilaan dah tak ada dah. Sebab tu kita tak heran dah. Mereka akan buat apa saja. Kan? Jadi saya harap benda ni lah yang saya kongsikan tuan-tuan. Mungkin ini sebagai salah satu lagi poin yang mana boleh kita highlightkan supaya kita, tujuan kita bukan kita nak lawan mereka ni. Mereka ni kita lawan tak guna. Macam kita lawan monyet. Monyet ni, hang pekong dengan kayu. Pekong sekok, mari lagi 5 ekor. Dia tetap juga nak ambil pisang dekat pokok pisang belakang rumah kita. Kan? Tapi macam mana kita nak atasi monyet ni? Kan? Kita kena sekolahkan orang sekeliling dalam kampung tu. Beritahu, taman kita sekarang ni dah ada banyak monyet. Jadi jom kita bincang bagaimana kita nak atasi monyet ni. Jadi itu maksud saya. Kan? Maksudnya ialah kita kena buat penerangan kepada rakyat-rakyat yang atas pagar, yang jahil politik, yang tak tahu apa-apa, tetapi mereka hendakkan dahagakan, dambakan orang kata Islam dan sebagainya. Kita kena terangkan kepada mereka. Ini tugas-tugas kita tuan-tuan. Ini tugas kita tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya yang baik hati semua dalam ni, dan juga yang berada dalam kotak ni, yang berada di bawah kotak ini, saya rasa bulan Ramadan ni nak masuk raya dah. Tak lama lagi kita kena fight hard lagi. Kita dah tak boleh relax dah. Kita dah kena masuk gear 4 dah. Sekarang ni kita kena henyak puak-puak Khawarij ni. Tu pendapat saya buat setakat ni lah. Silakan. Yang paling saya tak berpuas hati adalah bila sedikit kesilapan di luar konteks yang mereka cuba tuduh dan fitnah YB Fazlina ni diratik-ratik, diputar belit sampai sanggup mereka ni mengubah ayat Quran demi mengelirukan umat Islam, khususnya yang muda-muda ni yang baru nak kenal Islam. Diorang tu contoh, bila itu dibuat oleh seorang yang anak kepada ulama' bagi mereka, anak hadiahwang, ustaz, lepas tu ada PhD dalam pengajian Islam. Bayangkanlah orang ada PhD dalam pengajian Islam boleh memesongkan ayat Al-Quran sampai begitu sekali. Bagi saya tak boleh nak terima hakikat yang korang sebagai orang yang sampai ada
buat tesis mengenai pengajian Islam, kau berceramah di surau, di masjid, ada akhlak yang baik. Bagi saya dia ada akhlak yang baik. Tapi masalahnya, tapi kalau dah menganjing sampai guna ayat Quran tu bukan akhlak dah kurang hajar dah saya rasa. Tu akhlak iblis tu yang ni. Ya, ini bulan Ramadan ni dia boleh guna proxy. ayat Quran. Tak, saya ingat bila syaitan dan iblis diikat kan, kuranglah fitnah-fitnah, pembelit-pembelit, manipulasi, naratif, isu propaganda yang dimainkan oleh mereka malah lebih hebat lagi sampai ayat Quran pun dipergunakan. Wow, ini bukan tahap biasa-biasa. Punya iblis ni mungkin terlepas kot, duduk dalam perut dah tak boleh nak keluar, tak boleh nak ikat lagi ke macam mana? Okey ni sikit-sikit saya tambah sikit. Okey, saya teringat kalau korang ingat kisah Firaun dahulu. Okey, kita faham betul-betul apa aku nak sampaikan ni. Kisah Firaun, bagaimana Firaun dahulu dia mengaku dia Tuhan. Semasa dia mengaku dia Tuhan tu, iblis tu tengah duduk kat singgasana dia, terangkat punggung dia. Terkejut dia. Dia kata, "Apa? Power ni. Terror gila. Aku tak pernah ngaku." Kan? Dia boleh mengaku dia Tuhan. Jadi kita tak heran. Hari ni akhir zaman, kalau puak-puak ni sendiri, dia merasakan Islam tu adalah di tangan dia. Hak dia. Quran tu hak dia. Dia nak manipulate ke dia nak apa, dia punya pasal. Ni masalah dia. Jadi, sekarang ni betul. Memang konsisten. Kita tahu bulan puasa, iblis, setan semua mungkin tak ada diikat. Tapi kena ingat, proksi dia banyak. Jadi adakah puak-puak ini proksi mereka? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Okey, satu perkara lagi kan saya nak celah berkenaan dengan Dr. Mazhar dan geng-geng dia. Cuma saya kata jangan ego sangat boleh tak? Jangan sombong sangat. Kalau telah melakukan kesilapan, kamu tibai YB Fazina out of context, tak dengar dulu ucapan dia, tapi tiba-tiba tibai kata, oh takkanlah dalam rumah tak boleh baca ayat Quran yang ada surah yang ada perkataan kafir sampai macam tu sebab haramkan perkataan kafir di rumah. Jadi dia tak faham. Samalah macam Ustaz Azhar Idrus yang judge berkenaan dengan Ashabul Kahfi tu, dia pun tegur. Betul tak? Jadi hari ni tiba-tiba dia buat perkara yang sama. Jadi saya rasa rendahkan ego masing-masing. Setakat ini saya tak nampak lagi agamawan yang membalun berkenaan dengan soal ini minta maaf. Bukankah kita ni dalam Islam kita digalakkan untuk meminta maaf, merendahkan diri kita, jangan sombong, ego. Sombong dan ego tu sifat iblis juga. Itu je lah. Okay, Abang Jeneri silakan. Saya nak turun dulu ni. Ada pukul 1. Terima kasih bang. Terima kasih ya Cik Ani naikkan saya ke dalam kota. Baik. Selamat berpuasa buat semua. Selamat bersahur ya. Sahur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon celah. Ya. Arman punya bunyi malam ni lain macam Man tak kenal aku Man Kau tak kenal lah, wow. Dia macam tahu lah kau. Host, sebab tak naik. Host, saya minta host tarik balik tadi kenyataan dia tentang iblis yang tak ditambat dalam hati perut. Saya minta tarik balik. Hati-hati kata tadi, berhati-hati. Bila Allah cakap, Nabi cakap, syaitan dan iblis tambat, tetap tambat. Tidak akan terlepas walaupun seekor sekalipun. Dan host kena hati-hati berkata-kata. Pada awal tadi saya cakap dah. Setan dan iblis ditambat dan ditambat. Saya kata seolah-olah setan dengan iblis. Biar habis cakap dulu. Amboi. Kalau bak orang kata. Okey, saya minta maaf kalau saya tadi tegur. Saya minta maaf lah. Dia lebih kuat lebay kat ni, tak apa, biar dia cakap. Bukan, kita kan tadi saya kan cakap mula-mula saya masuk berhati-hati, saya nasihatkan diri saya dan kawan-kawan. Sebab kita tak adalah sampai kita nak menganjing ni. Seolah-olah saya kata seolah-olah dah dalam hati perut tu dah ada setan yang tidak terikat. Bagilah saya habis cakap. Jadi dah bagilah saya habis cakap dulu. Saya dah jawab. Kan silakan Puan Syaril, silakan. Satu benda yang tak boleh tambat. Syaitan iblis ditambat di dalam lautan. Nafsu tu. Yang orang lupa nafsu. Syaitan iblis memang ditambat. Tak ada seekor pun tertinggal dalam perut. Allah dan Rasul cakap dah. Yang tak tamat dah nafsu kita. Nafsu tu kalau tak ada atasi, melaratlah pergi.
Sebab tu kena bunuh nafsu tu, jangan bagi dia makan. Walaupun orang tu tinggi ilmu macam mana pun, kalau ikut nafsu habis. Syarif, nafsu pun dia ada nafsu yang kemudaratan itu sebenarnya kan, nafsu yang kejahatan itu, yang kelam itu. Bila saya nak cakap sikit ni betul. Sebab sila tu Abang Jadiri pula. Saya suka bila orang cakap kadang-kadang orang lupa nafsu tu. Nafsu tu. Okey. Abang Jadiri silakan. Boleh cakap kalau buat nafsu kan, bulan puasa pun kena buat tak puasa. Nafsu je kerja. Betul tak? Yalah, puasa betul. Puasa itu mudah saja, tapi nafsu habitat kadang-kadang orang tu dia tabiat dia. Itu sebenarnya. Itu kita faham. Okey. Faham Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak cakap gini dah. Saya punya mudah saja. Apa saja isu yang terkait dengan pertama dakwah Islam, agama dan pendidikan itu, kalau kita dengar siapa pun cakap, yang pertama 3 benda yang kita kena buat lah. Yang pertama kena tabayun, yang kedua husnuzon, yang ketiga kena lapang dada. Okey, bagaimana kita nak buat itulah kalau kita ada isu berbangkit apa yang YB Fazlina tu cakap. Yang pertama kita kena isu dia. Isu yang dibahas itu dalam konteks apa? Dalam suasana apa? Untuk apa? Tujuan apa? Itu kena lihat dulu. Sebab tu kita tengok keseluruhan isu. Yang kedua apa kita tengok? Konteks perbahasan YB itu untuk apa? Di mana? Situasinya bagaimana? Dan tujuannya apa? Yang ketiga, kita juga kena lihat latar belakang YB itu sendiri, backgroundnya siapa, pendidikannya bagaimana, dia seorang peguam syar'i, mendapat pendidikan bidang agama, pernah menjadi pengajar di universiti berkaitan dengan peguam syar'i itu juga, dan family-nya pun terdidik dalam bidang agama, dan dia juga mengajar anak dia hantar ke tahfiz, boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran. Dan maknanya apa? Dia tidak pun menyatakan seperti bagaimana yang sebahagian besar daripada orang menyatakan begitu. Dia tak bukan nak buat benda itu sebenarnya. Kalau begitu sikapnya, mana mungkin seorang yang terdidik dalam bidang agama tu, aktivis agama itu, menghantar anaknya untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran. Itu background latar belakang yang kita perlu lihat. Apa lagi? Kita juga perlu melihat sumbangannya dan dakwah Islam itu sendiri. Apa yang telah dia buat selama usianya itu dalam NGO berkaitan dengan membela wanita misalnya. Itu benda-benda yang perlu kita rujuk sebelum kita nak bahas. Kita kenal orang itu dulu. Okey, apa lagi yang kita boleh lihat? Konteks Fadlina itu saya katakan bahawa dalam konteks satu manajemen dakwah. Bagaimana nak menyampaikan dakwah dalam ruang keluarganya. Sebenarnya begitu Tuan Syarif ya. Kita nak bicara itu dalam ruang lingkup itu. Dulu saya katakan bahawa sudut pandang saya bahawa apa yang dia sampaikan itu dalam ruang lingkup, bagaimana dia nak didik anak dia memahami situasi dan ruang dakwah itu, supaya dakwah itu disampaikan dengan baik pada konteks anaknya, sebab anak dia terpengaruh dengan dakwah-dakwah dari luar untuk menggunakan perkataan itu pada tempat situasi yang tidak betul. Bukanlah dia ada dirujuk kepada perkara yang terkait kepada benda yang selalu walaun lah cakap seolah-olah nak mempertikaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Jauh lagi benda itu sebenarnya. Jadi benda yang saya cakap itu adalah penting untuk kita nilai, kita tabayun, kita lihat, kita selidiki betul-betul sebelum kita mengungkapkan kata-kata itu, ataupun kita bina soalan untuk tanya pada ustaz, orang ni dia tak mau macam ni, seolah menolak Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita kena bijak, kita lebih rasional, kita lebih berdepan dada. Kalau kita buat benda ini, masalah ini tuan-tuan tidak akan berlaku lah. Jadi saya agak duga cita lah apabila ada orang nak menganjing ataupun nak mempermainkan apa yang YB Fadlina cakap itu dalam konteks politik. Dia baca Al-Quran dan ditambah dengan bahasa Melayu. Inilah situasi yang paling saya rasa susahlah nak terima benda ini. Satu yang agak kurang sopan, keterlaluan, biadab, dan meletakkan fahaman politik itu lebih daripada dakwah. Asalnya benda dia nak mengajar orang dalam konteks politik, tetapi penggunaan kaedah itu keterlaluan, luar biasa, tidak munasabah, tidak masuk akal, dan tidak pernah orang buat pun dalam sejarah di Malaysia ini. Ada tuan-tuan baca buat live cakap gunakan bahasa macam tu, tidak pernah berlaku tuan-tuan. Ini apa? Ini sebabnya keputusan politik untuk menghentam, membunuh karakter orang lain. Sedangkan dua karakter itu kita tengok sumbangan pada agama, negara dan bangsa itu jurangnya meninggi tuan-tuan. Fadlina itu sumbangannya lebih meninggi, lebih baik, lebih banyak kepada negara dan agama itu sendiri daripada orang yang hadir dan live TikTok buat macam tu tuan-tuan. Tapi kita diam. Kita tidak adil dalam tu. Dan satu lagi buat posting, sama je konteksnya, menggunakan ayat Quran mix bahasa Melayu. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, anak-anak kita yang remaja, yang baca TikTok, yang tengok FB dan sebagainya,
Islam macam ni ke? Oh, dakwah macam ni ke? Dakwah macam ni ke? Nampak? Asalnya perbincangan asalnya ialah untuk melihat konteks apa yang YB itu cakap, untuk membincangkan adakah benda itu betul, ada salah dari konteks dakwah itu. Tetapi diselaraskan, dijadikan sebagai motif politik dan di akhirnya jadilah apa terjadi sampai menganjing luar biasa, sangat biadab, sangat kurang ajar, sangat tidak masuk akal. Minta maaf tuan-tuan, itu tidak pernah berlaku. Sepatutnya kalau nak memberi pandangan yang berbeza pun kita tengok Fathul Bari bagi, Syabuddin bagi. Saya nak tanyalah, kalau mereka mengatakan bahawa mereka adalah satu parti yang memperjuangkan Islam, satu parti yang membela Islam, tapi dalam masa yang sama dia telah menghina ayat Quran sendiri. Maknanya adakah mereka benar-benar membela Islam, atau sekarang ni kita tengok mereka sendiri memperolokkan ayat Quran. Yang paling sedih ada yang sokong. So ajaran Islam apa yang kau nak tunjuk ini, wahai pembelit Islam sebenarnya? Abang Jeneri. Itulah yang dikatakan apabila kita meletakkan politik itu lebih pada dakwah itu, inilah yang terjadi. Kita merasakan puak kita saja betul, puak kita saja benar, dan buat kesilapan itu pun tidak ada teguran yang boleh memberikan satu, oi tak boleh kamu buat macam ni, ini dalam kaedah dakwah salah. Ini kalau ditadikan salah pun Fazlina, kita katakanlah salah sekalipun dalam konteks itu, adakah sesuai kamu nak menggunakan kaedah itu dalam menyampaikan dakwah itu? Kita nak dakwah ini tuan-tuan, bukan di Malaysia. Dakwah ini merujuk kepada satu dunia. Kita nak mengajar non-Muslim itu kenal Islam itu secara dakwah yang berhemah, bijaksana, dan pada masa yang sama kita ini buat cara yang tidak beradab, kurang sopan dan sangat teruk lah. Saya tidak pernah lah jumpa orang macam tu. Saya pun tak pandai agama, saya pun naif. Saya nak baca huruf bismillah pun Tok Imam tegur berkali-kali. Saya nak baca Al-Fatihah solat pun tadi pun Tok Imam ni tiap malam pun hadir kuliah pun takut untuk buat benda-benda macam ni. Bayangkan tuan-tuan, semudah ini agama itu diperdagangkan. Kerana apa? Nak membunuh karakter orang. Meletakkan politik itu sebagai pertanyaan pertama untuk membunuh karakter orang, tuan-tuan. Apa ini tuan-tuan? Itu sepatutnya, walaupun saya ulang lagi sekali lah, kalau terkilah pun Fazlina, itu bukan itu caranya kamu nak betulkan dia, bukan itu mekanismenya, bukan itu rentaknya, bukan itu caranya. Apatah lagi Fazlina itu saya letakkan dia dalam satu kata-kata yang saya pinjam dari Fathul Bari, bahawa manajemen dakwah dalam keluarganya. Dan dia sendiri hantar dia anak dia ke untuk hafal 30 juzuk Al-Quran, tuan-tuan. Maknanya dalam batang tubuh anak dia itu membaca Al-Quran, sebut benda itu dengan jelas dan nyata, tuan-tuan. Jadi saya sebutkan itulah 5 benda perkara yang sebut dari awal tadi, tuan-tuan. Bila kita nak bicara itu, lapangkan dada anda, banyak membaca, lebih menilai dengan cara lebih berobjektif matlamat dakwah itu, bukan meletakkan politik itu sebagai nombor satu. Wallahu a'lam. Sagi sambung pula amboi. Okey. Ada soalan nak tanya Jeneri ni? Tak ada. Sekejap bang. Saya nak buat pengumuman sikit bagi yang mungkin dia orang tak ada tengok social media lagi, dia dengar saja kita di sini. Saya nak bagi tahu hari ini ada satu pengumuman oleh Perdana Menteri, iaitu bantuan khas kewangan Aidilfitri RM500. Bunyi apa tu? Mute kejap abang-abang semua. Baik. RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuklah lantikan kontrak, dan RM250 kepada pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Dan akan disalurkan seawal 5 April pada hari Jumaat ini. Dan inilah seorang Perdana Menteri yang korang kecam dia, yang korang hina dia, yang korang kata dia macam-macam, semuanya tak kena pada korang, tapi dia tetap berikan kepada kamu orang-orang yang mengecam, menghina dan kata macam-macam dekat dia lah. Dan seperti yang diumumkan hari ini oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembayaran sumbangan tunai rahmah fasa 2 akan bermula 3 April, iaitu hari Rabu ini. Seramai 8.4 juta rakyat bakal menerima sumbangan tunai rahmah fasa 2 antara RM100 hingga RM600.5 mengikut kelayakan masing-masing. Jadi ini nak raya ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim percepatkan duit hampa ni. Sumbangan tunai rahmah dipercepatkan untuk fasa 2. Lepas tu ada bonus lagi, bagi lagi RM200.5. Yang tak bersyukur tu, sila melingkup lah. Pi lah kan. Yani. Bang kau masuk gua ke masuk. Kami tak nak orang macam kau ada di Malaysia pi duduk dekat Israel. Senang cerita lah. Yani. Yani setuju tak kalau saya keluarkan satu statement, penjawat awam zaman Madani ni, kan, walaupun depa deep state,
80% tak menyokong kita masa pilihan raya itu hari, tidak menyokong Pakatan Harapan. Tetapi penjawat awam zaman Madani ni paling untung lah. Betul tak? Asal bunyi dapat, ni dah dapat lagi RM500. Esok lepas raya nak dapat pula kenaikan gaji tak lama lagi. Betul tak Yani? Betul. Orang tak apa. Orang yang tak bersyukur ni dia kufur nikmat dan Allah akan tarik. Maknanya ni walaupun dia nampak banyak, dia dapat banyak. Adalah nanti tu tayar dia lah, apalah, itulah, inilah. Dia tak bersyukur. Menjelas sikit ya. Arman. Sebab orang yang tak bersyukur ni Allah tarik balik. Nanti kan kau baru dapat nak merasa RM500 tu tayar kau dah buat hal. Pecah, bocor lah. Betul saya kata hati-hati. Ya tahu. Menjelas sikit. Woi, yang ni pandai abang tayar lah, rotek mati lah. Aduh. Semua ada sekali. Dia ada pengalaman. Arman. Ya. Tadi menjelas sikit. Tadi tengah hari aku jumpa satu orang di Melaka, pejabat awam bawah JPM tau. Dia ngaku dia kata masa mengundi tu dia undi PN. Lah ni dia kata apa tadi? Dia kata majoriti dalam dekat pejabat pusat persekutuan di MITC tu, majoriti sokong PMX sekarang ni. Aku dah happy lah. Okeylah tu, alhamdulillah lah tu. Okey. Kan. Hari-hari kadang-kadang kita kena ingat juga musibah yang Allah datangkan kepada kita sebab kita tak bersyukur juga. Jadi kata Allah 200.5 je pun dia bagi, tu pun nak gerak kita bagi juga. Kan? Tapi biasa walaupun tak berhati. Ya, okey baik ya. Okey. Kalau duit bagi 10,000 pun tak cukup walaupun tu. Ya, baik. Okey dah. Apabila aku tengok pengumuman hari ni, aku tengok penjawat awam dia macam terselesa dah. Seperti ketika dia berucap, penjawat awam dia layan penjawat PMX berucap, dia layan penjawat awam ni macam dengan kawan-kawan. Tepuk tangan, jerit apa semua kan, macam gembira. Walaupun hanya orang kata apa, mungkin yang kufur nikmat tu 500 je pun kan, banyak mana pun. Akan tetapi PMX nak bergurau, dia kata silap, sepatutnya bagi 2,000 ni dekat raya baru betul. Dapat tu dia ada orang kata apa, komunikasi tu. Apabila komunikasi ni aku nampak impak positif tu. Communication. Jangka masa untuk jangka masa panjang, aku yakin penjawat awam akan berpihak kepada PMX. Itu aku yakin. Sebab pemikiran penjawat awam ni adalah pemikiran orang yang relevan. Ya, mungkin sebelum ni kita agak kecewa. Akan tetapi seperti kita tahu, hampa bagi racun dekat PMX sekalipun dia tetap akan bagi madu kat hampa. Hampa minumlah madu ni. Hampa kata pilah kat apa pun, aku bagi juga benda baik. Hampa bunyi, takkan tak ada kot bonus raya. Ni ketiak juga ni. Orang Kedah panggil PMX ni